Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, wakil daripada Kumpulan Ispai, akan membentangkan tentang Kerajaan Siam dan Kerajaan Myanmar ataupun Burma. Kerajaan Mon juga disebut sebagai Kerajaan Antawadi. Kerajaan orang-orang Mon berkuasa di Myanmar atau Burma bermula dari abad ke-9 hingga ke-11 dan dari abad ke-13 hingga ke-16 untuk jangka waktu yang singkat pada pertengahan abad ke-18. Kerajaan Mon berhijrah ke selatan dari barat China dan menetap di lembangan sungai Chao Phraya iaitu di selatan Thailand sekitar abad ke-6 Masihi. Seterusnya ialah Kerajaan Thailand. Kerajaan Thailand pula bermula pada abad ke-9 sebelum Masihi di mana orang-orang Mon dan orang Khmer mendirikan kerajaan yang merangkumi wilayah besar di mana merangkumi sebahagian besar muka bumi Thailand pada masa sekarang. Sebahagian besar budaya dan hubungan diserap daripada orang-orang yang berada di Asia Selatan. Menurut sejarah Thailand, Ayutthaya merupakan pengganti Kerajaan Sukhothai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Jamaluddin akan meneruskan dengan bahagian latar belakang orang Thai dan Burma. Asal orang Thai. Asal orang Thai ialah dari kawasan barat atau barat laut Sichuan yang sedia mendiami kawasan tersebut pada 4,500 hingga 5,000 tahun yang lalu. Masyarakat Thai secara sejarahnya menetap di lembah-lembah sungai dan mereka telah menyediakan penempatan atau kawasan yang berdekatan dengan lembah sungai tersebut. Orang Cina memanggil mereka sebagai Mung, Lun dan Pa, manakala orang Thai menyebut diri mereka sebagai Ai Lau. Kerajaan-kerajaan yang mereka wujudkan di tempat asal mereka ialah seperti Lung, Pa dan Niu. Kerajaan Niu telah dikuasai oleh orang Cina pada masa pemerintahan Shi Huangdi. Kerajaan ini telah mengalami turun naik hasil tekanan daripada pihak China sehingga kebebasan mereka lupus pada tahun 225 Masihi. Kerajaan Ai Lau telah digantikan oleh Kerajaan Nan Chau yang telah ditubuhkan oleh Sinulog pada tahun 651 Masihi. Selain itu, Burma juga merupakan sebuah negeri yang bersempadanan dengan negeri Thai, China dan Bangladesh dan telah menjadi tanah jajahan Inggeris pada tahun 1886. Ibu negara Burma dikenali sebagai Yangon dan terkenal sebagai negara pengeluar beras di Asia Tenggara. Terdapat beberapa empayar utama di Burma pada abad ke-9 hingga abad ke-18, iaitu empayar yang pertama ialah empayar Pagan dan Anuradha adalah raja yang telah membangunkan Pagan dan memerintah selama hampir 35 tahun. Empayar kedua yang ditubuhkan selepas Pagan ialah Taunggo, bermula dari tahun 1531 hingga 1752 dan Raja Tabishweti adalah raja yang telah mengasaskan empayar ini dan telah memerintah dari tahun 1531 sehingga 1551. Empayar terakhir dalam era kerajaan awal di Burma ialah Empayar Konbaung yang muncul di sebuah perkampungan kecil dan diasaskan oleh dua bersaudara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membuat sambungan iaitu yang pertama ialah Kerajaan Sukhothai. Kerajaan Sukhothai merupakan sebuah kerajaan yang berada di utara tengah Thailand. Ia ditubuhkan pada pertengahan abad ke-13 ketika penguasa Thai menguasai pemberontakan terhadap pemerintahan di Khmer. Ayutthaya merupakan pengganti bagi Kerajaan Sukhothai di Thailand. Menurut David Wade,
Kerajaan Ayutthaya mewarisi daripada Kerajaan Angkor sebelum 60 tahun daripada penubuhannya. Kerajaan Ayutthaya menjadi satu kuasa besar di Asia Tenggara pada masa itu. Ayutthaya diberi gelaran sebagai Siam atau disebut sebagai Tai. Saya Nurul Izzah binti Abdul Rahman, memegang nombor metrik T2019-2091-226. Hari ini saya akan menceritakan tentang kerajaan awal di Burma. Kemunculan kerajaan Piu muncul dengan adanya kewujudan orang Piu yang berbahasa Tibeto-Burma sebagai bahasa pengantar di Burma. Menurut catatan Cina, terdapat sebuah kerajaan di Prom yang direkodkan sebagai kerajaan Piu atau merujuk kepada orang Piu. Sejak kehadiran orang Piu di kawasan-kawasan lembah sungai terutama sungai Irrawaddy dan sungai Chinwin telah pesat dengan penubuhan negara kota. Manakala bagi kerajaan Pagan mendapati ada dua pendapat yang berbeza mengenai kemunculannya. Antara pendapat tersebut ialah ada yang menyatakan kerajaan Pagan ini dibuka sebelum pelarian Piu dan satu lagi pendapat menyatakan pelarian Piu yang membuka Pagan. Kerajaan ini mula berkembang daripada sebuah pertempatan kecil di Pagan oleh masyarakat Burma yang memasuki lembah sungai Irrawaddy dari Nanzhou. Bagi kerajaan Ava iaitu pada akhir abad ke-13, kejatuhan kerajaan Pagan telah mewujudkan kerajaan Ava. Kerajaan Ava dipimpin oleh Raja-Raja Bamarishan yang mengaku keturunan dari Raja-Raja Pagan. Namun selepas keruntuhan kerajaan Sagain dan juga Pinya, akibat serangan oleh negara-negara Shan telah menaikkan lagi kerajaan Ava ini. Terusnya ialah kerajaan Pegu yang diasaskan oleh Tamala. Kun Anta merupakan seorang pemerintah yang menggantikan Tamala. Orang-orang Mon telah mendirikan kerajaan Pegu di lembah sungai Irrawaddy. Kerajaan ini berbahasa Mon dan ditubuhkan berikutan kejatuhan Empayar Pagan pada tahun 1827. Pegu ini merupakan ibu kota bagi kerajaan Mon. Ini adalah kemunculan kerajaan Tunggu adalah pada 1820 sebagai pada awalnya kerajaan Tunggu ini dia bermula dari sebuah perkampungan kecil sehingga kelamaan menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Tunggu ni berkuasa di Burma dari abad ke-15 sehingga abad ke-18. Kerajaan Tunggu ni dimula membangun apabila kerajaan Pagan pada waktu itu sedang mengalami kejatuhan. Seterusnya, saya akan menerangkan perkembangan orang Thai dan orang Burma. Orang Thai seperti yang kita tahu berada di bawah kerajaan Sukhothai dan Ayutthaya. Perkembangan kerajaan Sukhothai dapat dilihat apabila kerajaannya berjaya menakluki kerajaan Khmer serta bahagian hulu Mekong hingga ke semenanjung Tanah Melayu. Perkembangan sosial dalam masyarakat Sukhothai juga dapat dilihat selepas kedatangan pengaruh Buddha ke dalam sistem kemasyarakatan pada ketika itu. Oleh kerana kesetiaan yang kuat terhadap Buddha Theravada, Ram Khamhaeng dianggap sebagai bapa Tuhan orang Thai dan rakyat sebagai anak-anaknya. Kemudian, perkembangan kerajaan Ayutthaya. Perkembangan kerajaan ini dapat dilihat apabila mereka memperkenalkan sistem Sabdina. Sistem ini adalah apabila setiap individu diberikan kuasa lapangan dalam menentukan peringkat sosial setiap individu. Pemerintahan Raja Trailok ini meletakkan satu pentadbiran di bawah pentadbiran pusat bagi menyelaraskan semua pentadbiran di kerajaan tersebut dan memudahkan Raja Trailok mengawal pemerintahan kerajaannya. Selain itu, beberapa jabatan di dalam pentadbiran ditubuhkan bagi menstruktur sistem tanah yang diberikan kepada rakyat. Kerajaan Pegu juga mengalami perkembangannya bermula apabila Wareru membunuh Tarabya dan menjadikannya satu-satunya raja yang berkuasa di selatan Burma sehingga tahun 1539. Kemudian, kerajaan Toungoo. Kerajaan ini hanyalah kerajaan yang kecil sahaja sebelum pemerintahan Mihinyo
dan hanya sebuah kota yang biasa. Kerajaan ini akhirnya berkembang sehingga menjadi sebuah kerajaan yang dikenali. Kerajaan Toungoo pertama ini akhirnya bertahan. Seterusnya, saya akan meneruskan perbincangan ini dengan mengulas serba sedikit tentang perkembangan masyarakat di Burma. Masyarakat pertama yang tiba di Burma merupakan masyarakat PIU, di mana masyarakat PIU ini dikatakan telah tiba di Burma pada abad pertama ataupun lebih awal lagi iaitu sebelum Masihi. Kegemilangan masyarakat PIU ini boleh dilihat melalui kesungguhan mereka dalam membanggakan urbanisme dengan maju, di mana mereka telah membina jaringan pengairan yang canggih dan pelbagai amalan yang mencukupi untuk menyediakan model ketamadunan bagi Burma. Masyarakat PIU juga telah mendakwa bahawa mereka telah menguasai 18 daerah Burma, di mana Burma yang kebanyakannya berada di kawasan Burma Hilir. Di negara-negara bandar, PIU juga dikatakan pernah bergabung menjadi sebuah kerajaan. Akan tetapi, seperti kebiasaannya, kemunculan kerajaan-kerajaan yang lebih berkuasa akan mendominasikan kerajaan-kerajaan yang lebih kecil. Akhirnya, pada pertengahan abad ke-9, kegemilangan masyarakat PIU telah ditamatkan oleh pemerintahan Nazo. Seterusnya, kegemilangan ini disambung lagi dengan kemunculan kerajaan Pagan. Kegemilangan kerajaan Pagan ini boleh dilihat semasa pemerintahan Raja Anaratha. Kegemilangan masyarakat Pagan dari aspek ekonomi boleh dilihat di mana mereka telah membina satu pengairan bagi merancangkan lagi aktiviti pengeluaran padi. Setelah kerajaan Pagan mengalami kejatuhan, mula muncul pusat-pusat kuasa kecil iaitu kerajaan Aba. Kejayaan yang dapat dicapai di bawah pemerintahan Raja Mingkang II ini adalah dengan menjalinkan hubungan dengan pihak musuh tanpa berlakunya sebarang peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, perangan itu tidak berakhir begitu sahaja kerana timbul konflik antara Raja Mingkang dan Raja Razadarik yang menyebabkan timbul kembali peperangan di antara kerajaan Aba dan kerajaan Pegu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atira Syazwani binti Azhar. Saya akan menerangkan tentang kemerosotan orang Thai iaitu Kerajaan Sukhothai dan Kerajaan Ayutthaya. Seterusnya saya akan menerangkan dua lagi kerajaan Burma iaitu Kerajaan Pegu dan Kerajaan Toungoo. Kemerosotan Kerajaan orang Thai. Kerajaan Sukhothai. Sukhothai mengalami zaman kemerosotan semasa kerajaan itu berada di bawah pemerintahan Chuchunda Ramkhamhaeng yang bernama Lutai. Pewaris Ramkhamhaeng tidak berupaya untuk mengekalkan kekuasaan politik, khususnya terhadap perluasan kuasa dan kerajaan sedia ada. Kesannya pada pertengahan abad ke-15, di mana kerajaan Sukhothai telah ditawan oleh kerajaan yang lebih berkuasa iaitu Kerajaan Ayutthaya. Kerajaan Ayutthaya. Kerajaan ini mengalami kemerosotan akibat daripada masalah perebutan takhta. Selain itu, Kerajaan Ayutthaya itu juga telah mendapat tentangan yang hebat dari Kerajaan Burma dan Chiang Mai. Pasukan tentera Kerajaan Burma ketika itu telah berjaya memasuki kota tersebut dan bermulalah episod berdarah dalam sejarah Siam apabila tentera Burma telah menyembelih puluhan ribu warga kota tersebut. Kesan dan kehancuran tersebut juga masih lagi menjadi perbalahan antara bangsa Burma dengan Siam yang berlarutan hingga sekarang. Awal di Burma terbahagi kepada beberapa kerajaan kecil dan saya akan membincangkan 3 buah kerajaan iaitu Kerajaan PIU, Kerajaan Pagan dan Kerajaan Ava. Kerajaan orang PIU. Orang PIU telah tiba di Burma pada abad pertama atau lebih awal dan menubuhkan kerajaan-kerajaan di bandar Binaka, Mongamo, Sri Ksetra, Pektamnomyo, Kuk Khaen di utara, Halin Ki Tanwin garis pantai di sebelah timur. Semasa zaman ini, Burma menjadi jalan laluan bagi pedagang-pedagang yang berdagang dari China ke India. Pemindahan mereka telah disertai oleh orang Burma yang tinggal di selatan Tiangyong
yang tidak begitu senang hidup di bawah kekejaman Nan Chao. Sebilangan orang Piu sejak berlakunya perbalahan dalam negeri pada akhir abad ke-8 telah berhijrah ke Nan Chao dan sebahagian pula termasuk para pegawai telah berpindah ke selatan iaitu ke kawasan sekitar tempat pertemuan Sungai Chinduin dan Sungai Irrawaddy. Kerajaan Pagan. Melalui teori Tan Tun bahawa Pagan telah bermula dengan beberapa buah perkampungan dan setiap kampung diketuai seorang man, iaitu raja. Kemerosotan telah berlaku dalam kerajaan ini iaitu semasa pemerintahan Naratu dan dapat dilihat berlaku beberapa kepincangan di dalam tampuk pemerintahannya. Hal ini berlaku disebabkan beberapa faktor, antaranya sikap pemerintah itu sendiri, iaitu Naratu. Kesan daripada peristiwa-peristiwa ini, Empayar Pagan telah tumbang dan telah menyebabkan kerajaan yang berada di bawah naungannya berpecah kepada beberapa kerajaan kecil, antaranya Pegu, Shan, Ava dan Arakan. Rentetan ini juga telah menyebabkan muncul empayar baru iaitu Empayar Taugo dan Empayar Konbao. Kerajaan Ava. Kemerosotan Kerajaan Ava berlaku lebih awal dan ianya boleh dikatakan kejatuhan atau kemerosotan yang bermula sejak tahun 1527. Faktor yang pertama ialah Kerajaan Ava tidak mempunyai sempadan yang mudah dipertahankan. Dan kesan daripada perkara ini telah menyebabkan Kerajaan Ava telah ditakluki oleh Shan pada tahun 1527. Seterusnya, faktor berlakunya kemerosotan Kerajaan Ava juga kerana masyarakat Ava berpindah ke kawasan pertempatan yang lain. Faktor yang ketiga dan yang terakhir ialah Kerajaan Ava telah ditakluki oleh Raja Bayinam Taunggo. Kerajaan Pegu. Tarabya cuba menyerang hendak Wareru. Tindakan Tarabya untuk menyerang hendak Wareru tidak berjaya dan sebaliknya Tarabya menjadi tawanan Wareru. Wareru mahu menjatuhkan hukuman mati terhadap Tarabya tetapi tidak berjaya disebabkan atas campur tangan daripada pihak Sami. Dengan itu, Tarabya telah mengambil kesempatan dengan membuat rancangan untuk membunuh Wareru. Tetapi hal tersebut telah diketahui oleh isteri dan anak Wareru dan kemudian mereka telah memberitahu Wareru mengenai hal tersebut. Akhirnya Tarabya dijatuhi hukuman mati. Dengan kematian Tarabya, Wareru menjadi raja sepenuhnya yang menaluki kawasan selatan Burma iaitu Kerajaan Pegu. Akhir sekali adalah kemerosotan Kerajaan Taunggo. Kejatuhan bangsa Taunggo yang pertama pada hujung abad ke-16 dan kejatuhan ini disebabkan oleh masalah perebutan kuasa dalam kalangan keluarga raja serta ketidakupayaan raja yang terakhir iaitu Nanda Baing. Selain itu, kemerosotan ini berlaku disebabkan serangan terhadap Ayutthaya yang telah dilakukan secara kerap. Kerajaan pusat tidak lagi mempunyai kekuatan tentera dalam menghadapi cabaran politik dalam negeri. Kesimpulannya, berdasarkan kedua-dua buah negara yang telah dibincangkan iaitu Thai dan Burma, dapat kita lihat bahawa mereka mempunyai fasa kegemilangan, kemunculan dan kemerosotan yang lebih kurang sama, iaitu dari segi aspek politik, ekonomi dan sosial. Sejarah Burma mengalami satu kegemilangan yang besar, akan tetapi kegemilangan tersebut terus merosot terutama sekali selepas kedatangan Barat di Burma. Selain itu, kemerosotan sesebuah bangsa itu juga boleh dilihat melalui sikap pemimpinnya yang lemah dalam mentadbir negara dengan baik. Begitu juga dengan Thai, di mana dapat kita lihat bahawa kemerosotan yang berlaku dalam kerajaan Thai adalah kerana kelemahan pewaris iaitu Lutai,
atau nama gelarannya Mahadrama Raja I. Beliau pada ketika itu dikatakan gagal untuk mengekalkan kekuasaan politik, khususnya terhadap perluasan kuasa di dalam kerajaan yang sedia ada. Jelaslah bahawa seorang pemimpin itu memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan keberkesanan dalam pemerintahan sesebuah negara.